maksud KKP. Okey, yang ni tak sepatutnya salah lah kan, ada dalam buku je. KKP adalah satu kelok yang menunjukkan had maksimum kombinasi dua barang yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan sumber secara cekap pada tingkat teknologi yang tertentu. Jadi kena adanya had maksimum pelbagai kombinasi dua barang. Lepas tu sumber digunakan sepenuhnya tingkat teknologi tertentu. Mesti ada 4 benda tu untuk dapat 2 markah. Had maksimum, kombinasi dua barang, sumber yang cekap pada tingkat teknologi yang tertentu. Ada 4 perkataan yang awak perlu. Okey, ni contoh dia ni. Ni. KKP ialah kelot menunjukkan had maksimum. Ni penting. Had maksimum ni boleh tak tulis ni, had maksimum, itu penting. Kombinasi dua barang, semua menggunakan semua sumber ekonomi secara cekap pada tingkat teknologi yang tertentu. Okey, dan andaiannya ada 4, ekonomi hanya mengeluarkan 2 jenis barang sahaja, tingkat teknologi adalah tetap, sumber ekonomi adalah tetap, dan semua sumber ekonomi telah digunakan secara cekap, maksudnya digunakan sepenuhnya. Tidak ada pengangguran, tidak ada pembaziran. Okey, lepas tu dia bagi jadual. Okey, dia bagi jadual, dia kata berdasarkan jadual di atas, lakarkan KKP. Okey, kalau kita nak lakarkan KKP, sama ada dia bentuk cembung ataupun garis lurus. Ada 2 kan? So kita kena tengok kepada apa? Apa yang kita perlu tengok? Kos lepas. Kos lepas. Sama ada dia tu malah ataupun meningkat. Dia ada 2 je, malah ataupun meningkat. Macam mana kita nak tahu kan? So kita tengoklah kat sini. Okey, kat sini daripada 0 ke 1. Maksudnya barang perkilangan dia tambah 1, 1, 1, 1 je kan? Kita tengok barang pertanian. Okay, kita tengok barang pertanian 35. Okey. 35, 33. Bezanya adalah 2 kan? Lepas tu 33, 30. Bezanya adalah 3. 30, 25. Bezanya adalah 5. Lepas tu 25, 15. Bezanya adalah 10 dan bezanya adalah 15. Jadi kita tengok kat sini mula-mulanya 2. Lepas tu berapa ni? Dia makin meningkat kan? 2, 5, 10, 15. Dia meningkat. Jadi bila kita nak lakarkan tu, kita kena lakarkan bentuk yang cembung. Bentuk cembung lah. Okay, so kita lakarkan untuk soalan A. Untuk soalan A ni, kita lakarkan. Okay. Okay, macam tu. Lepas tu, barang perkilangan kita tengok dia meningkat. Jadi cantiknya kita letak kat sini lah. Ini barang perkilangan. Okey, kat sini kita letak barang pertanian. Okey, kalau dia ada unit kita letak unit. Kalau dia ada kata kg ke apa kita letaklah. Contohnya yang ini unit. Ni saya lupa letak kat sini. Mungkin sini unit lah kat situ kan. Okey, kat sini pula kita letaklah unit. Ya? Sebab skema hari tu kalau tak ada perkataan ni dia tolak markah juga tu. Okey, lepas tu bentuknya adalah cembung. So kita lakarkan cembung. Bagi nampak macam cembung, jangan nampak macam garis lurus. Bagi nampak macam cembung, lepas tu kita tanda. Okey, untuk titik A, kombinasinya adalah kosong barang perkilangan dengan 35 barang pertanian. So kosong barang perkilangan dengan 35 barang pertanian. A. Lepas tu titik B 33. So 33. 1. Kita buatlah. 2, 3, 4, 5. Garis putus-putus ni kena ada.
Dia tak boleh buat kosong. Jadi kena ada benda-benda ni. So 33, lepas tu 30, lepas tu 25, lepas tu 15. Jadi tanda lah A, B, C, D, E, F. Ni semua kena ada ni. Untuk dapatkan, katalah kalau dia bagi sini 2 markah, so 2 markah lah. Selalunya dia akan bagi untuk paksi. Paksi katalah dia bagi 1 markah. Bentuk cembung dan garis putus-putus tu 1 markah. Kalau tak ada garis putus-putus tu mungkin dia akan potong markah lah. Tak cukup lah markah dia 2 markah tu. Okey, lepas tu B dia kata apakah bentuk KKP dan mengapakah KKP berbentuk demikian. So bentuk dia kita tengok, dia kata bentuk cembung. Bentuk cembung. Kenapa dia berbentuk demikian? Sebab kos lepas meningkat. Kos lepas meningkat. Okey, apa maksud kos lepas meningkat? Ni katalah sini 2 markah kan. Contohnya kalau kat sini 2 markah je, so kita tulis bentuk cembung, kos lepas meningkat pun dah cukup. Kalau banyak markah dia, kita tulislah kos lepas meningkat tu apa. Maksudnya untuk tambah 1 unit barang perkilangan, yang ni barang pertanian perlu dilepaskan dalam jumlah yang semakin meningkat. Itu maksud kos lepas meningkat. Okey, lepas tu kita tengok pula untuk soalan C. Okey, soalan C dia kata, hitung yang berikut kos lepas seunit bagi menghasilkan 5 unit barang perkilangan. 5 unit barang perkilangan. Tengok betul-betul ni ada lagi yang salah ni yang 5 unit barang perkilangan. Dia sebut 5. Maksudnya daripada kosong pergi ke 5. Daripada kosong ni macam mana? Daripada kosong tak boleh tulis kat sini. Daripada kosong pergi ke 5 lah. Kosong pergi ke 5. Jadi kosong ke 5 barang perkilangan. Okey, so apa yang ditambah? Barang perkilangan lah sebab disebut barang perkilangan kan. So perubahan barang perkilangan kita bahagikan dengan perubahan barang pertanian. Okey, kalau kosong ke 5, kita tengok kosong barang perkilangan, barang pertaniannya adalah 35. Tengok dekat rajah ni, dekat jadual ni, 35. Kalau 5 barang perkilangan, kos barang pertaniannya adalah kosong. Okey, jadi kosong barang kilang pertanian 35. Okey, bila 5 barang perkilangan, barang pertanian tinggal kosong. Kan? Macam ni. Kita ambil macam ni. Okey, jadi ini yang baru. Ini yang baru. Ni asal. Ya. Bukan pertanian duk atas ke? Pertanian di atas. Saya sebut tadi apa dia? Saya sebut pertanian ni kan. Pertanian di atas. Betul lah tu. Pertanian ini perkilangan. Sebab perkilangan kita tambah. Okey, bagus soalannya. Perubahan barang pertanian. Sebab pertanian kita lepaskan. Kita letak lepas kat atas. Tambah kat bawah. Okey. Jadi pertanian asalnya 35 apabila kilang itu kosong. Bila baru, kilang dah jadi 5, so barang pertanian tinggal kosong. So baru tolak asal. Kosong tolak dengan 35, kita bahagikan dengan baru yang perkilangan adalah 5. Tolak kosong. Macam tu. So kita akan dapat, saya dah kira balik dah. So dia akan dapat negatif. Negatif 7 unit. Ni kena tulis. Barang yang dilepaskan adalah barang pertanian. Macam tu. Okay, ni lah lepas
Ini tambah. Okey, boleh tak? Boleh ke? Nanti yang buat lagi sekali salah lagi. Boleh, Madam. Boleh. Perubahan barang pertanian. Yang lepas kat atas, yang tambah kat bawah. So, negatif 7 unit barang pertanian. Dan satu lagi, kalau yang ada buku Nusa Mas tu, dia punya formula dia buat tanda negatif kan? Awak buka buku tu padam siap-siap. Sebab saya tengok ada lagi yang buat jawapan dia guna formula yang tu. Padam dia punya tu. Lagi kalau awak tak padam awak lupa. Padam siap-siap. Muka surat berapa saya tak ingat dah dalam buku Nusa Mas kalau ada yang tu lah. Sebab dia buat tanda negatif. Jadi jawapannya akan jadi positif. Itu untuk soalan C1. Okey, C2. Dia kata kos lepas seunit bagi mengeluarkan 35 unit barang pertanian. 35 unit barang pertanian. Okey. Jadi barang yang ditambah adalah barang apa? Barang apa yang ditambah? Barang pertanian. Barang pertanian. So formula dia atasnya apa dia? Bahan barang perkilangan. Kita bahagi dengan perubahan barang pertanian. Okey. Kalau dikata 35 unit barang pertanian, dia mula daripada mana? Untuk barang pertanian tu kita mula daripada mana? Kalau dia sebut nak keluarkan 35 unit barang pertanian. Dari kosong. Pada kosong. Maksudnya ini barang pertanian. Ini barang perkilangan. Okey, maksudnya daripada kosong nak jadi 35. Macam tu. So barang perkilangan kita tengoklah kalau 35 barang pertanian, barang perkilangannya adalah kosong. Kalau kosong barang pertanian, barang perkilangannya adalah 5. Kan? Dia macam tu lah. So yang ini adalah yang baru. Ni adalah yang baru. Ni asal. Perubahan dia mesti baru tolak asal. Ya, kita tolaklah perubahan barang perkilangan. Mana perkilangan? Ini. So kosong tolak dengan 5. Kita bahagikan dengan 35 tolak kosong. Sebab saya tengok tu ada awak buat. Yang ini ada yang tersalah. Dia buat sini 5 tolak kosong bahagi dengan kosong tolak 35. Jawapannya jadi negatif juga tapi pengiraannya salah. Faham tak? So yang ini dia akan dapat negatif 0.14 unit barang perkilangan. Macam tu. So yang ni salah lah, yang ni tak boleh. Sebab dia mesti baru tolak asal. So 0 tolak 5 bagi 35 tolak 0. Okay, itu soalan yang kedua. Yang ketiga, dia kata kos lepas seunit bagi mengeluarkan 25 unit barang pertanian. Ada kawan saya nak masuk. Apa dia? Ada kawan saya nak masuk. Dia kata boleh masuk dah? Okey. Sekejap nah. Okay, 25 unit barang pertanian. Okey, so barang pertanian lah yang ditambah kan? Formulanya perubahan barang perkilangan yang dilepaskan. Kita bahagi dengan perubahan barang pertanian yang ditambah. So kalau 25 unit barang pertanian, kita mula daripada mana dah? Kosong kan? Ya. Mula daripada kosong. Kosong pergi ke 25. Kita tengoklah dia punya ni, data ni. Kalau kosong ke 25, maksud dia barang perkilangan daripada 5 dia jadi 3. 5 jadi 3. So perubahan barang perkilangan yang barunya adalah
3 yang asalnya adalah 5. Okey, lepas tu barang pertanian yang barunya dia nak jadi 25. Asalnya dia adalah kosong. Jadi 3 tolak 5 negatif 2. Negatif 2 bahagi dengan 25. So boleh berapa ni? Yang ketiga negatif 0.08 unit barang perkilangan. Okey, boleh? Boleh dah? Okay, yang kelima. Madam, Ya. ada orang nak masuk. Tak boleh masuk dalam. Itulah baru bangun lah tu. Kenapa baru masuk ni? Okey. Boleh nak yang ni? Boleh. Boleh. So yang keempat pula. Yang keempat. Okey, yang keempat dia kata kos lepas unit barang perkilangan apabila kombinasi pengeluaran bergerak dari B ke C. B ke C. So kita tengok sini. B pergi ke C. Mana? B pergi ke C maksudnya nak dia tambah barang perkilangan lah. B barang perkilangan 1. C dia jadi 2. So tambah barang perkilangan. Barang pertanian B dia 33, C dia jadi 30. Maksudnya dilepaskan barang pertanian. Okey, jadi kita buat kat sini perubahan barang yang dilepaskan adalah pertanian. Kita bahagi dengan yang ditambah barang perkilangan. Okey, jadi kat sini pertaniannya B ke C. Saya tengok kat titik C 30 kan? 30. Kat titik B 33. So 30 tolak 33. Perkilangan kat titik C 2. Kat titik B 1. Jadi negatif 3 bahagi dengan 1. Kita dapat negatif 3 unit barang pertanian. Macam tu. Kalau D pergi ke E, sama juga D pergi ke E maksudnya kita nak tambah barang kilang daripada 3 jadi 4. Jadi barang pertanian titik D-nya adalah 25, sekarang ni dia jadi 15 pada titik E. So perubahan barang pertanian yang dikurangkan kita bahagikan dengan perubahan barang perkilangan. Okey, jadi D ke E, pada E 15, barang pertanian asalnya 25. Barang perkilangan barunya 4, asalnya 3. So kita dapat 15 tolak 25, negatif 10 per 1, jadi negatif 10 unit barang pertanian. Okey. Jadi kalau kita nak jawab soalan pengiraan KKP ni, pastikan yang ini ada. Nah, formula pastikan ada sebab dia berbeza. Kadang kilang ke atas, kadang pertanian ke atas. Dia macam tu. So kita kena buat yang ini. Ada pengiraan dan ada barang apa yang dilepaskan. Barulah dia dapat markah. Okey, so seterusnya soalan 5. Yang ni paling ramai yang salah. Kos lepas seunit untuk mengeluarkan unit ke-30 barang pertanian. Dia beza dengan soalan mengeluarkan 25 unit ataupun mengeluarkan 35 unit. Yang tu dia mula daripada kosong ke unit yang dia sebut tu. Tapi sekarang ni bila dia sebut unit ke-30 maksudnya yang asalnya adalah yang sebelumnya. Okey, kalau 30 yang sebelumnya adalah 25 lah untuk barang pertanian. Maksudnya 25 nak jadi 30. Okey ya. Yang ni ramai salah ni saya tengok. Jadi perubahan bila disebut barang pertanian maksudnya yang dilepaskan adalah barang
perkilangan. Okey, kita bahagikan dengan perubahan barang pertanian. Okey. Perubahan barang perkilangan daripada kalau nak jadi 30 maksudnya barang perkilangannya 2. 2 yang baru yang asalnya 3. Kita bahagikan dengan 30, kita tolak dengan 25 yang sebelumnya. Okey, so negatif 1/5. So kita akan dapat mana ni? Negatif 0.2. Okey, unit barang perkilangan. Okey, boleh dah? Jadi kalau dia kata unit ke-30, so sebelum dia pada tu. Kalau dia kata unit ke-4 barang perkilangan, kita mula daripada mana? Unit ke-4 barang perkilangan. Tiga. 3 lah kan? Daripada 3 barang perkilangan nak jadi 4. Jadi yang dilepaskan adalah barang pertanian. Daripada 25, dia tinggal 15. So 15 tolak 25 bahagi dengan 4 tolak 3. Ingatlah bila dia sebut unit, maksudnya kita ambil sebelumnya. Unit ke-30. Ataupun yang satu lagi nak keluarkan 30 unit. Kalau yang ini mula dari kosong. Kalau yang ini mula dari sebelumnya. Okey, itu beza dia. Okay. So, seterusnya kos lepas barang perkilangan pada setiap kombinasi pengeluaran. Okey, bila setiap kombinasi, yang ni saya rasa semua betul ni, saya tengok semua betul. So kita kena, bila kita nak jawab yang ni, kita kena tulis yang ini. Kombinasi ni kena ada. Kombinasi A, B, C, D, E, F. Okey, lepas tu kita kata kos lepas seunit perkilangan. Okey. Kos lepas seunit perkilangan maksudnya tambah barang kilang, kita kurangkan barang pertanian. So pergerakannya adalah daripada A ke B, B ke C dan seterusnya. So kat sini kita dash. Dan satu lagi kita kena tunjukkan dia punya formula. Perubahan barang apa? Pertanian lah kan? Pertanian kita bahagikan dengan perubahan barang perkilangan. Okey, tunjuklah contoh satu. Katalah A ke B, 33 tolak 35 kita bahagikan dengan 1 tolak 0. So kita dapat negatif 2 unit barang pertanian. Okey, so kat sini negatif 2 unit barang pertanian. Okey, yang lain tu kita isi je lah. Kat sini dia akan dapat negatif 3, negatif 5, negatif 10, negatif 15. Ini samalah unit barang pertanian, unit barang pertanian. Itu dia semua tu. So, kombinasi kena ada. Kalau tak, kita tak tahu kan kat mana. Saya buat macam ni. Kombinasi kos lepas unit barang perkilangan. Dia punya nilai barang perkilangan dengan barang pertanian, kita tak salin balik pun tak apa. Dan kita kena buat formula. Tunjukkan formula. Tak ada formula ni, dia akan tolak markah juga. Okey, so itu soalan yang ke-6. Seterusnya soalan D, dia kata nyatakan kombinasi pengeluaran yang paling cekap. Yang mana yang paling cekap? Yang ni semua ada cekap ni kan? Yang tu semua cekap. Jadi kita katalah untuk D, kombinasi paling cekap ialah
semua kombinasi di sepanjang KKP seperti kombinasi A, B, C, D, E, F. Itu ceritalah semua kombinasi tu. A, B, C, D, E, F. Okey. Dulu. Tak apa. Inilah. Okey, lepas tu E. E. Pada KKP pada soalan A, tandakan titik G yang menunjukkan kombinasi pengeluaran yang tidak cekap H tidak dicapai. G tidak cekap, H tak boleh dicapai. So kita tanda di rajah soalan A lah, tak payah buat soalan yang lain. Soalan A tadi dia kata G tidak cekap. So tandalah di mana-mana pun, katalah kita tanda kat sini titik G dan H tak boleh dicapai. So buatlah yang kat luar H. Okey, jadi dia punya ni kalau A, B, C, D, E, F ini kita kata di sepanjang, ya, di sepanjang. Ini di sepanjang KKP. Ini di luar KKP. Okey, yang ini di dalam KKP. Itu istilah dia. Di sepanjang, di luar, di dalam. Okay. Di dalam tidak dapat tak dapat dikeluarkan, tapi tak cekap. Sebab apa? Sebab semua tidak digunakan sepenuhnya. Contoh, kalau kata dia nak keluarkan satu barang perkilangan dengan 15, dia tak habislah kan? Dia dengan berapa ni? 15 dengan 1. Sepatutnya kalau 15 ni, dia boleh keluarkan barang perkilangan 4, tapi dia keluarkan 1 saja. So ada faktor yang tidak digunakan. Kalau H tak dapat dikeluarkan sebab sumber tidak mencukupi. Kita tak nak guna istilah kekurangan. Sebab saya baca tu ada yang tulis kekurangan. Kekurangan tak. Kekurangan di sepanjang KKP ni kekurangan. Kalau di sini sumber tidak mencukupi. Tak apalah, tunggu sekejap. Okey, lepas tu soalan jelaskan implikasi. Okey, mana ni? Okey, jelaskan implikasi pengeluaran berikut. Jelaskan implikasi pengeluaran berikut. 3 unit barang perkilangan dan 30 unit barang pertanian. 3 unit barang perkilangan. Kalau barang perkilangan 3, barang pertanian boleh keluarkan 25. Tapi dia nak keluarkan 30. So tak boleh lah kan, dah melebihi maksimum dah. Dia patutnya 25 saja, tapi dia nak keluarkan 30. So untuk satu ni kita kata kombinasi di mana? Di dalam, di luar, di sepanjang? Nak guna istilah apa? Apa senyap ni? Di luar. Di luar. Di luar KKP. So kalau berada di luar KKP macam mana? Boleh buat ke tak boleh buat? Cuba. Boleh kan? Tak boleh dicapai. Kenapa tak boleh dibuat ataupun dicapai? Sumber tidak mencukupi. Tak cukup. Sumber tidak mencukupi. Macam tu lah. So yang kedua, 2 unit barang perkilangan dan 25 unit barang pertanian. So kita tengok data. Kalau 2 unit barang perkilangan kat data ni, barang pertanian boleh keluarkan 30. Tapi dia nak keluarkan 25 saja. So titik tu akan berada di dalam. So kombinasi
di dalam KKP. So, boleh dikeluarkan, boleh dicapai ataupun dikeluarkan. Tapi tapi berlaku ketak cekapan pun boleh, ketidak cekapan penggunaan sumber ataupun pembaziran sumber. Dua-dua pun boleh. Okey, yang ketiga apa ni, 2 unit barang perkilangan, 30 unit barang pertanian. 2 unit barang perkilangan dan 30 unit barang pertanian. Okey, so dapat apa ni? Boleh dah kan? Kalau 2 perkilangan, 30 pertanian boleh. So kita kata kombinasi berada di sepanjang KKP. Lepas kita kata kombinasi yang cekap. Kombinasi yang cekap sebab sumber digunakan sepenuhnya pada tingkat teknologi yang tertentu. Contoh. Soalan H. G. Soalan C. Silakan KKP apabila berlaku kemasukan tenaga buruh asing. So kita lakukanlah KKP. Lakukan KKP, katalah sini barang hilang. Unit, kalau ada unit tulis unit. Kat sini barang pertanian unit. Okey. Lepas tu berlaku kemasukan tenaga buruh asing secara beramai-ramai ke dalam sektor pertanian dan perkilangan. So kita buat yang asal, bercembur, bila masuk tenaga buruh asing secara beramai-ramai ke dalam sektor tu menyebabkan pengeluaran dapat dilakukan dengan banyak lah kan, sebab buruh dah ramai dah. Okay, jadi pengeluaran akan bertambah. So dia akan beralih ke kanan. Tunjuk anak panah ni. Ni pun kita boleh tulis juga. AA pergi ke BB, tunjuk anak panah ke kanan. Okey, yang kedua, kita kata barang pertanian, barang kilang, bolehlah unit, sini unit. Kerajaan mengarahkan juruterus sektor kilangan yang bekerja di kilang luar negara, pulang berkhidmat di Malaysia. Disebut kilangan saja. Kilang je lah yang bertambah. Kilang bertambah. Ini barang kilang. So, jangan mula macam ni. Ada yang mula macam ni, buka sikit je sini. Tak boleh lah. Dia kena buka semua lah. Daripada atas lagi. Nak erase mana ni. Sini. Okay, so kita buka daripada sini lagi ke sini. Macam tu. Janganlah kat sini. Kat sini dia rapat baru tengah ni baru buka. Boleh lah. So dia buka semua tu sampai daripada hujung lagi sampai ke situ. Okay. A pergi ke AB. Anak panah kena ada. Okey, lepas tu yang ketiga. Yang ketiga, bencana alam telah memusnahkan sumber ekonomi negara tersebut. Bencana alam. Jadi sumber ekonomi musnah. So dua-dua lah yang terkesan kan. So ini barang kilang, ini barang pertanian. Ini yang asal. Saya akan pergi sini secara selektif. B. Macam tu. Okay, jadi peralihan KKP secerita hari itu boleh disebabkan oleh perubahan dalam sumber. Yang kedua, perubahan teknologi. Okay, sumber maksudnya sumber bertambah ataupun berkurang. Maksudnya dari segi kualiti pun boleh. Ini dari segi kuantiti. Kan? Kuantiti, sumber buruh makin ramai. Kalau kualiti maksudnya buruh mahir.
buruh mahir makin ramai. So, itu dari segi kualiti. Ataupun buruh makin malas. Maksudnya itu kualiti dia makin menurun. Jadi akan menyebabkan KKP akan beralih ke kiri. Okay. Kalau teknologi makin meningkat, so beralih ke kanan. Kita tengoklah kalau dia kata teknologi sektor pertanian saja, so buka belah pertanian saja. Dan perubahan tu juga, katalah sini, asalnya macam ni. A. Dia boleh pergi macam ni pun boleh. B. Dia boleh pergi macam ni. Kalau kata dari segi sumber, katalah buruh. Barang kilang naik. Barang pertanian jatuh. So kalau dari segi buruh kita nak kata apa? Pertambahan buruh dari sektor perkilangan. Sektor pertanian, orang daripada sektor pertanian tu pergi ke sektor kilang. Jadi untuk barang pertanian dia akan jatuh lah. Tapi barang kilang dia akan bertambah. So soalan tu dia boleh macam-macam lah. So ada nak tanya? Kita dah 8.49. Ada nak tanya tak? Madam, Ya. Madam, Ya. nak tengok G2 mula. B2. G. G. Ni kan? G2. Kerajaan mengarahkan jurutera sektor perkilangan yang bekerja di kilang luar negara pulang berkhidmat di Malaysia. Tengok ramai jurutera tu balik, so, dia punya produktiviti tu akan bertambah lah. Pengeluaran barang kilang akan bertambah. Pertanian tak ada perubahan. Kenapa? Okey. Sila letak. Ni saya kata tadi, buka tu saya tengok ramai yang lukis, dia buat macam ni, dia ni bersambung. Ke sini dia buka sikit. Tak boleh lah kan. Dia kena mula daripada atas ni lah. Maksudnya semua akan meningkat lah. Sepanjang titik tu akan meningkat.